Itu dia, seorang individu yang cukup dikagumi dalam kalangan mereka yang menyebarkan syiar Islam, tokoh Islam, salah seorang tokoh Islam yang alhamdulillah kita dapat membawanya di studio Malaysia pada hari ini. Dr. Fauzi Nur Rahman bersama dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Tahniah diucapkan terlebih dahulu. Terima kasih. Menjadi tokoh Mak Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Pastinya pelbagai faktor yang diambil kira untuk menobatkan doktor, terutama sekali untuk menjadi tokoh Mak Hijrah pada kali ini. Tapi apa perasaannya? Ataupun mungkin kali ini bagaimana dengan penerimaan selepas diiktiraf sebagai tokoh Mak Hijrah? Silakan doktor. Pertama, saya bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Dan yang keduanya, terima kasih dan penghargaan saya khusus untuk yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Timbalan Menteri Jabatan Menteri, khususnya termasuk juga Mawib dan juga Jawi atas pemilihan saya bagi anugerah yang bagi saya sangat bermakna. Semacam apa yang kita lakukan sebelum ini dihargai dan ada penilaiannya. Walaupun selain sebut kerja kita ini bukan untuk dinilai oleh makhluk, dan yang penting ialah keikhlasan kita kepada Allah. Apapun, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian pihak-pihak berwajib yang telah memilih saya bagi mengisi slot tokoh Mak Hijrah peringkat wilayah Persekutuan untuk tahun ini. Bila kita bercerita tentang dakwah yang dibawa, pastinya ia melalui laluan yang cukup mencabar. Doktor, kita pun tahu bukan sahaja itu, tapi secara apa yang berlaku dalam kehidupan doktor juga, kemalangan yang berlaku yang tidak dapat dilupakan. Dan selepas itu pelbagai lagi cabaran dalam menyampaikan syiar Islam, menyampaikan dakwah ini bukannya mudah pastinya, doktor, kan? Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana apa yang menjadi satu kekuatan untuk doktor terus lagi menyebarkan syiar Islam. Pertama yang dalam minda saya lah, ya, kita berkhidmat untuk agama. Kita menolong Allah SWT sebab Islam ni agama dia, dan Allah Taala juga menjanji in tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Jadi kita rasa dengan apapun cabaran, kita rasa Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Dan apapun dalam apa yang kita buat mesti ada cabaran. Dan inilah yang akan juga meningkatkan nilai daripada usaha yang kita buat. Sebab itulah apapun yang kita hadapi, kita sangat yakin bahawa tujuan kita adalah untuk agama, untuk untuk Islam kita dan untuk masyarakat sekali, khususnya dan negara sekali, insya-Allah. Di kesempatan kita menjemput dan juga menyambut kehadiran doktor di sini, sebab kita tahu khususnya bidang hadis ini adalah antara yang menjadi hujung jari ataupun mereka yang boleh memberi sedikit komen lah tentang hadis-hadis yang palsu tular dalam kalangan masyarakat di Malaysia terutama sekali. Walaupun cerita ini bukannya cerita yang baru, cerita yang dah lama sebenarnya tular dalam kalangan masyarakat, tapi masih lagi terjadi. Pandangan doktor sendiri, bagaimana ianya boleh masih lagi terus berlaku? Pertama, rasa saya faktor kepahaman juga. Apabila kita sendiri tidak jelas dengan konsep yang sebenar, pada masa itu pihak-pihak berkepentingan ini akan ambil kesempatan. Ya. Hadis palsu ini sebenarnya yang jelasnya ialah mengambil kesempatan dengan menggunakan asas yang baik. Tak ada yang lebih baik daripada hadis Nabi SAW. Jadi oleh kerana faktor kegagalan kita memahami maksud yang sebenar, ini menyebabkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan ambil kesempatan. Dan di antara motif daripada hadis palsu macam yang disebut puan tadi, ialah mereka ada tujuan tertentu. Ya? Lalu mereka jual. Oleh kerana benda ini laku jual, maka mereka jual. Tanpa mengira ini satu ancaman berat. Nabi sendiri SAW menyebut, siapa-siapa yang berusaha di atas nama aku, orang ini sebenarnya sudah menempah tempatnya dalam neraka. Jadi ini ancaman berat kepada mereka-mereka yang sengaja mereka-reka, ya, termasuk hadis palsu yang kita bincangkan itu. Jadi sebab itulah saya selalu tekankan perlunya kepahaman yang merata di kalangan masyarakat, khususnya dua asas. Pertama Al-Quran, dan yang Al-Quran rasa saya tidaklah sesulit hadis Nabi SAW. Sebab kita tahu dah di sana sini banyak sekolah-sekolah tahfiz
Jadi ilmu Al-Quran tu alhamdulillah agak merata, tapi hadis agak kurang sikit. Kalau kita tengok dalam masyarakat pun tak banyak institusi yang mengabdikan diri untuk hadis Nabi SAW. Jadi ini menjadi antara faktor rasa saya lah. Kalau mungkin dapat disebutkan sedikit ya, antara hadis palsu ataupun kepercayaan palsu yang dapat kita titipkan di sini, tuntutlah ilmu hingga ke negeri China ataupun ke liang lahat, tidak elok campur makanan darat dan laut sekaligus. Pastinya ada huraian tertentu. Apakah impak-impaknya jika kita melakukan perkara ini? Itu antara kepercayaan palsu dan juga sehingga dijadikan sebagai hadis untuk disampaikan dalam kalangan masyarakat Islam, dan yang lebih menyedihkan masyarakat Islam mempercayai. Kan? Kerana itu yang disampaikan oleh dalam kebanyakan dalam kalangan kita. Kita bercerita tentang bagaimana sebenarnya ianya boleh memberi kesan terhadap akidah, terhadap fahaman dan kepercayaan kita, Doktor. Ya, seperti mana saya sebutkan tadi, asas agama Islam itu ada dua. Al-Quran yang pertama dan hadis Nabi SAW. Dan hadis itu kombinasi daripada 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama, apa yang disabdakan oleh Nabi, seperti kita sedengar Nabi SAW bersabda, itu hadis. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi secara praktikal, amali. Itu dipanggil hadis amali. Dan satu lagi ialah apa yang di-endorse oleh Nabi, orang buat sesuatu di hadapan dia, dia tak kata apa. Itu dipanggil takrir. Dan inilah cabang hadis yang sangat besar, dan setiap satu tu ada implikasi hukum dia. Kalaulah katakan Nabi kita SAW bersabda, dalam sabda itu sekurang-kurang ada tiga perkara di situ. Pertama, Nabi nak khabarkan kepada kita. Di segi implikasinya, setiap yang dikhabarkan oleh Nabi sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya. Tak boleh tolak satu. Kalaulah dalam apa yang diperintah. Sebab tu ada juga kadang-kadang Nabi memerintahkan kita. Ya. Bila perintah, benda tu artinya wajib kita buat. Itu kaedah dia. Al-amru lil wujub. Semua kaedah usul fiqh yang dikenali, bila Nabi memerintah artinya benda itu wajib, kecuali ada evidence yang sudah bertukar. Pertama menjadi sunat ataupun menjadi harus. Dan inilah sebenarnya implikasi yang perlu dipahami di sebalik hadis Nabi SAW itu. Apalagi kalau disebut dengan tadi, memang pihak-pihak yang bertanggungjawab yang berkepentingan ini akan ambil kesempatan. Macam disebut tadi, menuntut ilmu sampai ke negeri China. Jadi mungkin motif di situ ialah untuk meningkatkan kepahaman. Di segi asasnya tidak salah lah di mana-mana pun nak belajar tu, ya. Sebab dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu fardu. Jadi tidak dikira lekas ilkuasinya di mana, ya. Mungkin ada motif. Yang agak popular dalam masyarakat kitanya ialah hadis payung emas. Ya, baru sahaja nak menyebut tentang payung emas tu, ya. Selalu kadang-kadang digunakan, ada yang menggunakannya adalah sekadar gurauan, ada yang menggunakannya sehingga yang lain apabila mendengarnya mempercayai tentang perkara itu yang dikhawatiri. Orang yang berkepentingan tadi lah. Jadi dia offer payung emas tu. Sedangkan benda ini tak ada asas pun, ya. Tak ada asas pun. Poligami ni kalau dia mampu, dia boleh berlaku adil, please, ya. Perlu dapat prosedur yang betul, maka dia tak jadi isu sebenarnya. Tapi oleh kerana ada yang berkepentingan tadi, akan ambil selagi mana dia boleh guna benda macam tu. Dan inilah yang rasa saya kefahaman yang tidak sehat di dalam menghayati hadis Nabi khususnya lah. Doktor, sejauh mana ianya akan perlu dikhawatiri apabila ianya menjadi satu kepercayaan, walaupun dalam keadaan sekadar gurauan, walaupun hanyalah cakap-cakap sahaja. Betul. Tapi bagaimana ianya boleh memberi kesan kepada perkembangan sosial kita ni, masyarakat Islam, dan juga bagaimana ianya boleh memberi impak yang cukup terkesan. Kalau dia tak ada asas, hari ini kita sudah menghina Nabi SAW. Sebab itulah Nabi telah mencela siapa-siapa yang menjual ini tadi. Sebab itulah hadis yang sangat popular disebut sebagai hadis yang masyhur ini, hadis mutawatir lagi. Sesiapa yang berdusta atas nama aku, ya, sedangkan itu satu pembohongan, dia implikasi besarnya dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Tak ada siapa yang nak masuk neraka, ya. Sebab itu makanya saya melihat kepekaan dan kepahaman yang menyeluruh ini sangat penting, ya. Dan memang ada implikasi yang jelas di situ. Mendustakan ke atas Nabi itu satu pembohongan yang sangat, kalau bohong sama kita pun
dah satu yang tercela. Bagaimana membohongi Nabi SAW dengan menggunakan ini hadis dia. Sedangkan itu bukan hadis pun. Itu dia. Doktor, mungkin daripada doktor sendiri untuk sampaikan kepada kita semua masyarakat Islam, bukan sahaja tentang hadis palsu, tapi sebagai yang menjadi salah satu perkara yang kita perlu sentiasa ingatkan pada dalam diri kita untuk sentiasa menjadi masyarakat dalam kalangan yang mereka menjaga akidahnya, menjaga peribadi sosialnya, terutama sekali zaman media sosial sekarang ini. Doktor, silakan. Yang pertama, asas Nabi di mana-mana pun saya selalu sebut, itutan kita ialah Rasulullah SAW. Ya. Dan salafus soleh dulu, generasi awal dulu sangat penting hal ini. Sebab itulah seorang tokoh besar, Imam Malik rahmatullahi alaihi menyebut, dalam rangka kita untuk mencari kecemerlangan dalam kehidupan tanpa mengira masa, ikonnya ialah generasi awal itu. Sebab itulah Imam Malik kata, tidak akan jadi baik, tidak akan jadi cemerlang generasi yang kemudian ini kecuali dengan apa yang sudah cemerlang generasi awal dahulu. Ini ikon kita. Ini ada program yang perlu dimantapkan dalam sektor masyarakat kita. Nak boleh cemerlang, memang semua nak cemerlang, tapi apa panduannya? Apa asasnya? Asasnya ialah dua sumber wahyu yang ada bersama-sama kita itu. Ya. Tidak akan sesat, Nabi kata, mana-mana orang yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam apa pun perkara. InsyaAllah. Doktor, sebelum mengakhiri perbincangan dan kita ada satu soalan daripada penerbit. Kita dah ada Darul Quran. Kan? Mungkin di masa akan datang Darul Hadis menjadi salah satu cadangan mana mungkin boleh kita ketengahkan. Mungkin apa pandangan doktor sendiri? Saya terlibat dalam komiti Darul Hadis yang di bawah JAKIM itu. Ya. Memang sudah ada organisasi rasmi, tapi di peringkat awal mereka bercadang untuk menjadi semacam research center, pusat kajian. Dan dalam rangka ke arah melahirkan satu industri yang bisnes penting ialah hadis Nabi SAW. Memang hasrat kita begitu. Ya. Saya dah sebut tadi, di Ceruk Rantau di negara kita ni ada saja tahfiz Quran. Tapi tidak ada satu institusi khusus untuk belajar hadis Nabi. Dan ini rasa saya faktor yang sangat perlu, dan semua pihak berwajib perlu melihat hal ini ke arah tadilah pentingnya kepahaman yang merata di kalangan masyarakat. Kalau tidak ada institusi yang official, jadi bagaimana kita nak faham? Itu, kan? Kena wujud dulu. Ya. Walaupun kita faham di tahfiz yang di Kuala Kubu itu ada section hadis dia. Ini pun hasil daripada desakan rakan-rakan kita dan mereka ambil satu bahagian sebagai jabatan. Tapi rasa saya, macam yang disebut Puan tadi lah, perlunya ada satu institusi pengajian tinggi khusus yang berkhidmat dan melebarkan hadis Nabi SAW. Kurang-kurangnya kita dapat rujukan yang kuat di Malaysia sendiri. Kan, Doktor? Doktor, terima kasih banyak-banyak pandangan dan juga tahniah sekali lagi ucapkan. Terima kasih semua. Iktiraf sebagai Tokoh Ma'al Hijrah. Kita pasti dah nampak bagaimana auranya hari ini di MSI dan kenapa di Iktiraf sebagai Tokoh Ma'al Hijrah wilayah Persekutuan 1442 Hijrah. InsyaAllah teruskan dengan dakwah doktor supaya mungkin kita di generasi baru, generasi yang akan datang ini dapat sama-sama memahami syiar Islam. Dr. Fauzi Durrahman, Tokoh Ma'al Hijrah wilayah Persekutuan 1442 Hijriah.